والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Selawat dan salam buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sahabat-sahabat muslimin yang dirahmati Allah Taala, tadi yang dibagi pada anak ialah tentang Baitul Muslim. Jadi anak kata bagilah pada orang bujang. Bila orang bujang bercakap tentang Baitul Muslim, maka ramai di antara kita ni ramai yang masih bujang. Jadi memberi motivasi pada orang lain, lebih-lebih lagi pada orang yang bercakap. Ya. Jadi anak yang nak berkahwin insya-Allah boleh, tapi tak adalah untuk anak berkahwin lagi lah. InsyaAllah untuk kita mengamalkan, refresh. Moga-moga telinga yang mendengar ini lebih kuat. Allah bagi kekuatan untuk amalkan apa yang kita beritahu, apa yang kita kongsikan insyaAllah. Setelah daripada kejatuhan khilafah Islam pada tahun 1924, semua kita tahu runtuh khilafah Islam yang terakhir, iaitu Turki Utsmaniyah. Maka timbul gerakan Ikhwanul Muslimin tahun 1928, 4 tahun berikutnya. Jadi setelah runtuh khilafah Islam terakhir ni, Yusuf Qaradawi dia beritahu menjadi kewajipan setiap daripada orang Islam. Kewajipan itu tertanggung di pundak, di bahu-bahu setiap daripada orang Islam tidak terkecuali, untuk mereka berusaha menegakkan kembali khilafah yang telah hilang. Tak ada kecuali. Setiap daripada kita menanggung beban untuk mengembalikan khilafah, menyatukan kembali orang Islam di bawah satu kekuasaan yang diberi nama khalifah. Khilafah, sistem khilafah. Apakah nukleus kepada sistem ini? Nukleus, dia kata asas pada pembentukan sistem khilafah ialah membentuk apa yang diberi nama nukleusnya ialah fardi muslim, iaitu jiwa muslim, orang Islam yang mengamalkan Islam. Hari ini kita mengkategori orang Islam ini kepada 3 kategori. Anda tertengok video Zakir Naik sebentar tadi. Orang bagi pelbagai definisi kategori orang Islam. Ada yang rasa apa lebih penting, sama ada pakaian kita Islam ke, percakapan kita Islam ke, ataupun sebenarnya kita rasa kita ni Islam, itu sudah cukup. Zakir Naik kata saya tolak semua tu. Saya tolak semua tu. Bagi saya Islam ini ialah hanya ada 3 kategori. Kategori yang pertama dia kata praktisi muslim, orang muslim Islam yang mengamalkan Islam. Yang kedua non-praktisi muslim, orang Islam tapi tidak mengamalkan Islam. Yang ketiga partial praktisi muslim, orang yang mengamalkan Islam sikit-sikit, ambil yang mana suka, yang mana berkenan, ada masa amalkan Islam. Jadi sekarang ni kita nak cerita tentang fardi muslim. Kita kena ingat dalam maratibul amal, dalam orang kata tahap-tahap pembinaan kepada khilafah Islam ini, level yang paling bawah sekali ialah kita beri nama sebagai fardi muslim, individu muslim. Bila semua kita menjadi individu muslim, lalu kita balik esok, mungkin lusa, minggu depan kita semua akan berkahwin, betul? Ada yang tak nak kahwin di sini? Anda bayangkan kalau 2,000 orang daripada UAE ni kita semua berkahwin, dan kita bagi syarat semua kita mesti berkampung di Pahang. Kita semua mesti buat perumahan di Pahang, mesti buat sekitar kawasan UAE je. Masyarakat di sekitar UAE ni semua akan jadi orang yang faham Islam. Sebab apa? Daripada fardi muslim, orang yang faham Islam, keluarga yang kita bina menjadi Baitul Muslim. Keluarga yang faham tentang Islam dan membentuk orang kata amalan pengisian keluarga itu, semua mereka membentuk anak mereka acuan daripada Islam. Tak? Dan daripada Baitul Muslim, ramai Baitul Muslim ni, Baitul Muslim sana, Baitul Muslim sini, keluarga Islam. Bila ramai keluarga Islam, maka akan terbentuk masyarakat Islam. Tak? Bila masyarakat sini Islam, masyarakat di Kuantan Islam, masyarakat Jerantuk Islam, masyarakat di Gerdau Islam, masyarakat di mana-mana tempat Islam, maka akan terbentuk daerah yang Muslim. Tak? Sebuah daerah ni orang yang mengamalkan Islam belaka. Bila daerah banyak-banyak daerah Islam, maka akan terbentuk negeri yang Islam, daulah Islam. Tak? Daulah Islam, sebuah negeri yang Islam, mengamalkan Islam. Bila banyak-banyak negeri mengamalkan Islam, last sekali baru terbentuk sebuah negara Islam. Bila banyak negara Islam belaka, last sekali terbentuk khilafah Islam. Nah,
Jadi di mana asas dia? Fardi Muslim. Hari ini cuba kita nilai diri kita. Nilai diri kita cukuplah sampai tengah hari ni. Anda kita pejam mata sekejap, bermula pada tidur, bangun tidur pagi tadi sampai ke saat hari ni kita duduk di sini. Cuba nilai berapakah persentage yang keluar pada mulut kita ini, berapakah persentage yang keluarnya adalah benda-benda kebaikan. Berapa banyak yang keluar pada mulut kita ni benda-benda yang bercerita tentang Allah, berapa banyak cerita tentang Rasul, berapa banyak cerita tentang kecintaan kepada Nabi, kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak cerita tentang masalah ummah, berapa banyak cerita tentang akhirat sampai ke separuh hari ini. Orang yang dalam hatinya dipenuhi dengan rasa cinta, rasa risau tentang ummah, rasa risau tentang Palestin, Syria, dia akan sentiasa fikir dan percakapan, persekitaran, dia akan cuba bercerita, dia akan keluar. Kalau tak. Maknanya kalau mimpi tu, kalau tidur tu boleh sampai mimpi. Oh, Palestin menangis-nangis dah. Tidur sampai mimpi sebab apa? Selalu kuat ingatan dia kepada Nabi mungkin, kepada Palestin, saudara se-Islam dia, kepada Allah mungkin. Tapi hari ini sejak pada bangun tidur sampai hari ini, berapa banyak mulut kita keluar tentang keduniaan. Cerita tentang akademik, cerita tentang akademi Fantasia. Dah tak ada dah sekarang. Maharaja Lawak. Cerita tentang nak makan apa, cerita semua tentang keduniaan. Balik pada tajuk. Jadi nak beritahu dia yang lebih penting pada Baitul Muslim ini, asas pada Baitul Muslim ialah fardi Muslim. Jadi ini kita ini semua orang lelaki akan menjadi ketua keluarga. Yang pertama asas dia kita kena menjadi fardi Muslim, praktisi Muslim. Muslim yang faham tentang Islam dan mengamalkan Islam. Ada orang faham tapi tidak amalkan Islam. Tak. Ada juga orang tak faham, dia mengamalkan sekadar yang dia faham. Tapi kewajipan dia untuk terus belajar dan belajar. Orang yang menganggap bahawa dia tak nak belajar, tapi dia anggap mungkin sebab aku jahil, aku buat kesilapan, maka Allah maafkan. Sebab apa? Aku tak tahu. Yang ni pun dikira berdosa juga. Sebab apa? Kalau orang yang kategori yang dimaafkan oleh Allah SWT ialah orang yang tak tahu dalam keadaan dalam masa tu dia masih belajar. Masa dia masih belajar, dia buat lagi salah, tapi dia tak tahu benda tu salah, Allah maafkan. Tapi orang yang berhenti belajar, tapi dia buat salah, dia ingatkan Allah ampunkan dosa dia berada dalam landasan yang salah, dan dia akan, dosa tu akan tertanggung-tanggung pada dia sampai akhirnya dia tak tahu rupanya hati dia telah mati. Orang yang hati hidup hari ini dia tinggal dalam hadis Matan Arba'in. Imam Nawawi sebut dalam hadis yang ke-38. Saya rasa 38 ke 39, hadis hujung-hujung begitu dia kata. Jalan yang Allah dalam hadis ni, hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jalan yang tidak ada jalan lain untuk mentaqarrub, mendekatkan diri pada Allah melainkan kamu mengamalkan ataupun menghayati benda-benda yang wajib dalam Islam. Maknanya semayang lima waktu fardu sehari yang wajib. Jalan taqarrub kepada Allah, nak mendekatkan diri pada Allah ialah amalkan yang wajib dengan sempurna. Hari ini saya teringat cerita Ustaz Fahrul Makjul. 15 minit tak? Baru 10 minit. Ustaz Fahrul Makjul beritahu, dia cerita hari ini, kalau saya nak keluar kelas, saya nak pergi kelas, contoh pukul 3 ada kelas, kemudian saya beritahu roommate saya, contohnya saudara Lokman. Dia kata, Lokman, hari mendung nak hujan. Nanti kalau boleh, kalau dalam kejap lagi, sebab tak sempat ni, saya nak pergi kelas ni. Jadi Lokman kalau dah hujan, sebelum hujan nanti tolong angkat kain saya. Kain saya baru basuh, tolong angkat di ampayan. Saya balik daripada kelas, saya tengok kain dalam bilik saya tu Lokman bukan saya angkat, tapi Lokman siap stereka, Lokman siap lipat, Lokman letak susu elok-elok dalam loker saya. Bagaimana perasaan saya? Orang kata boleh buat menantu. Boleh buat menantu. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi tahu kita benda yang wajib, semayang 5 waktu. Tapi kalau hari ni kita buat benda yang sunat, kita buat lagi semayang sunat rawatib, kita buat lagi benda-benda yang tambahan, sedikit-sedikit, kita doa, kita baca Quran. Bagaimana agaknya Allah SWT dengan kita hamba-Nya? Tentu sekali bagaimana kita dengan manusia, kita rasa sayang, kasih Allah, rasa nak peluk tak? Dunia sahabat, dunia akhirat. Tapi hari ni tak ada lah orang buat begitu tak? Ada ke orang diampayang, kita ambil dia siap stereka semua baju kita, dia lipat siap? Tak ada. Dia ambil buat angkat pun, oi,
Menyusahkan betul budak ni. Gitu. Itu manusia. Allah ni lebih. Kalau kasihnya manusia, kita boleh rasa kasih manusia sampai begitu. Tapi kalau kita, dan dalam hadis yang sama Allah cerita, dan bagaimana kalau untuk mendapat cinta Allah SWT, buat perbanyakkan benda-benda yang nawafil, benda yang sunat. Benda yang sunat ni maknanya benda solat sunat, rawatib, sebagainya. Berbalik kepada tajuk Baitul Muslim. Kena lari, tarik sama. Balik kepada tajuk Baitul Muslim. Membina Baitul Muslim, hari ini sahabat, secara realiti saya ceritakan, kalau nak bina Baitul Muslim, perlukan perancangan. Yang pertama, saya kategori perancangan ni sebelum berkahwin, semasa berkahwin dan setelah berkahwin. Yang manakah portion yang paling besar? Saya kira sebelum dan selepas berkahwin. Semasa berkahwin tu perancangan emosi lah. Kena salam untuk kadi. Jangan belatah. Jangan laju sangat. Iman tak habis kita soft lah. Itu yang tu kena. Saya ingat masa angkat nikah tu, saya ingatkan kita akan, biasanya orang akan berlatih dulu dengan Tok Kadi. Tak, berlatih dulu. Ya, saya kata okey, tak nak berlatih benda, saya akan berlatih dengan Tok Kadi lah sebelum kahwin. Sekali masa nak kahwin tu, salah tu terus. Tok Kadi tak nak berlatih, dia terus buat. Dia ingat kita dah berlatih mungkin sebelum tu. Jadi memang huru-hara. Balik pada tajuk. Persiapan sebelum kahwin adalah antara benda yang paling penting. Orang yang tak mempersiapkan, tak ada bayangan bagaimana kehidupan dia semasa dan setelah dia berkahwin, sebelum dia kahwin dia dah boleh bayang lah macam mana dia akan menghadapi kesukaran lah untuk hidup. Sebab manusia ni, yalah, kita mungkin ada iman, wife kita mungkin ada iman tak, tapi kadang-kadang kemiskinan itu lebih dekat kepada kekufuran. Tak, miskin, terdesak, tak ada duit pun susah. Jadi sebab itu perancangan itu perlu. Kalau orang yang tak merancang, hari ni tak ada duit, tak ada, menyimpan tidak, peniaga pun tidak mungkin, esok nak kahwin, susah. Tapi kalau kita rasa kita tak ada duit, kita sedar kita miskin mungkin daripada keluarga yang miskin, kita ambil masa setahun, 2 tahun, cabar diri sendiri. Perniagaan ya Allah SWT kata letak 9 daripada 10 rezeki dalam perniagaan. Orang Melayu sejak zaman merdeka sampai hari ini, sudah lebih 50 tahun orang Melayu lepas grad mak pesan kerja dengan kerajaan. Kerja dengan orang, kerja makan gaji. Kerja makan gaji adalah 1/10 daripada rezeki. 1/10 yang orang Melayu bergantung ini sudah lebih daripada cukup untuk orang Melayu dah. Lebih daripada cukup. Orang Melayu dah tak nak dah. Kita bergantung hanya 1 pintu. 9 pintu yang lain kita masih belum teroka. Jadi sebab itu persiapan ekonomi penting. Persiapan yang kedua dari sudut ilmu. Kena baca buku tentang panduan Syekh Abdullah Nasir Alwan. Bagaimana mendidik anak. Tak, mendidik anak ni bermula dari saat kita angkat nikah lagi, kita dah mempersiapkan diri untuk mendidik anak. Takkan kita nak kahwin berdua saja. Tak, mesti yang mungkin tahun depan, 2 tahun akan keluar yang ketiga. Mungkin keluar yang keempat. Tak, bukan keluar yang keempat, isteri kedua, ketiga, tidak. Mungkin anak yang menjadikan kita bertiga. Tak. Jadi persiapan ilmu sangat penting. Kadang-kadang ni cita-cita benda yang bukan setakat ilmu agama, tapi ilmu tentang motivasi. Saya cerita ni pengalaman. Saya berkahwin baru sajalah, setahun ke 2 tahun gitu. Tapi adik-adik tak kahwin lagi, mungkin saya lebih lah. Dari sudut pengalaman ni. Saya cerita wife saya juga menghafal Quran. Saya cerita dulu sebelum kahwin, saya ingatkan orang perempuan ni, kita lelaki kita ialah ketua keluarga. Kalau kata kita nak A, mesti A. Kalau kita nak B, mesti B. Kalau kita kata tutup aurat, wajib dia tutup aurat. Memang hukumnya wajib. Idealnya begitu. Tapi saya cerita pada sahabat, dia tidak semudah itu. Tak? Dia tidak semudah itu. Dia memerlukan, kita tidak ada 24 jam untuk kita monitor isteri kita ni. Setiap masa kena monitor ni. Pastikan dia menutup aurat. Sebab dia tak tutup aurat, dosa dia, kita pun dapat sama. Tak? Kalau kata dia keluar rumah, tak tutup aurat, ataupun dia buat, dia apa lagi, maksiat, dia mengumpat ke, dia apa lagi dosa tu? Kalau ada, apa lagi dosa orang perempuan ni? Tengok Korea. Tengok Korea, dia dosa dapat ke kita juga. Dan kalau lewat semayang pun dapat ke kita juga. Kalau kita ni jenis lewat semayang, esok-esok kalau orang perempuan kita
hawa, last sekali apa yang akan jadi rumah tangga tu, dua-dua akan lewat. Percaya. Dia akan terikut dengan kita. Tapi kalau kita jenis hawa tak apa. Sebab tu walaupun anda beristeri dengan orang yang siqah, last sekali dia akan ikut juga perangai orang lelaki. Ana dulu isteri sebab ana tengok sikit sebanyak lah sekarang kita tengah berusaha lah mujahadah untuk bangun hawa. Itu maknanya. Dan yang kedua, kita kena fahami bahawa orang perempuan ni bukan robot. Kita nak A mesti A. Kita nak A tapi kita kena kata B. Jadi mungkin macam mana cerita dia? Tak mudah lah orang perempuan ni. Jadi kita kena belajar bagaimana nak memberi motivasi. Dalam perkahwinan, Ustaz Badri Shah bagi tahu menipu itu tak salah sangatlah. Apa yang dimaksudkan menipu ni, ada ustaz yang lain dia bahas, dia kata contohnya, sayanglah orang yang paling cantik sekali yang abang kenal. Tak? Padahal kat luar kita, yang ni pun cantik, yang ni pun cantik lah. Tapi kat rumah kita kena kata, sayang paling cantik. Kalau masak, ni masakan sedap sekali. Dan orang lelaki, maknanya kalau kata kita makan tak sedap, kita kena tunggu. Jangan kritik terus, tunggu malam nanti baru kritik. Ambil masa. Jadi ini semua benda-benda psikologi, motivasi yang boleh menyebabkan orang yang tak belajar dia akan terus keluar-keluar last di rumah tangga jadi tidak bahagia. Persiapan selepas kahwin, rumah tangga yang dibina perlu diisi. Sebagaimana kita mengisi rumah fizikal, kita beli sebuah rumah, kita isi dengan perabot tak? Kita isi dengan water heater, kita isi dengan apa? Water heater pula. Malah benar. Kita isi dengan apa? Peti sejuk, kita isi dengan mesin basuh. Rumah tangga kita kena ingat, kalau membina rumah tangga, rumah yang betul, rumah fizikal ni kita isi, rumah tangga yang lebih utama ni harusnya lebih-lebih lagi diisi. Tak? Jadi orang sekarang kita lupa. Kita ingat kalau bina rumah tangga cukup dengan kita tambah sofa, tambah katil. Kita melupa pengisian yang lebih penting. Bahawa jasad, komponen manusia ni ada dua. Yang pertama fizikal, material. Yang kedua dipanggil spiritual, ruhiyah. Kita lupa aspek yang kedua ni sebab kita ingat kita kerja, duit kita pun beli. Okey sayang, kita rasa kita kurang bahagia lah. Beli TV yang lagi besar. Kita rasa kita kurang selesa lah ada rumah ni. Beli lagi peti sejuk, beli lagi TV, rasa kurang lagi bahagia. Beli lagi TV yang lagi besar. Apakah benda ni boleh bagi kebahagiaan? Tidak. Tak. Sebab itu, dan benda ni kita akan terlepas pandang. Sebab kita ingatkan rumah tangga yang dibina inilah sebenarnya matlamat dia. Tidak. Kita jangan terlepas pandang bahawa ada dua komponen yang kedua yang jauh lebih penting, lebih besar. Kadang-kadang orang duduk rumah kecil, rumah buruk. Saya pernah tengok orang duduk rumah tu, saya duduk keluar rumah, saya boleh nampak dia duduk dalam rumah. Rumah dia berlubang. Sangat buruk dan usang. Dia tak ada rumah. Tapi hidup bahagia. Maknanya kebahagiaan ini ialah benda yang sangat subjektif. Dan last sekali pada saya, minit yang terakhir. Last sekali pada saya ialah dalam bab Baitul Muslim kena ingat sebagai orang lelaki, hari ni ada orang confuse. Kita orang lelaki ni banyak pilihan. Tak? Sangat banyak pilihan. Kita jumpa yang ni cantik, yang ni pun cantik, yang ni cantik, yang ni baik, yang ni pun baik. Kita duk compare, last sekali tak kahwin pacarah. Tak kahwin sampai sudah. Akan tiba satu masa dia ni umpama kita berjalan satu padang yang luas. Kita berjalan, kita jumpa satu bunga yang cantik. Kita cantiknya bunga ni, kita kata. Cantik, kita cium, harum baunya. Kemudian kita kata, tapi mungkin kat depan sana ada bunga yang lagi cantik kot, kita kata. Kita pun berjalan. Kita berjalan, memang kita jumpa bunga yang lebih cantik daripada bunga yang pertama. Kita pun cium, kita pun tengok wangi baunya. Kita kata, tapi tak nak ambil lagi lah. Mungkin kat depan ada lagi kot, kata. Kita berjalan lagi. Jalan jumpa lagi bunga. Cantik juga yang ni, kata. Ni pun baunya wangi, cantik, ditiup angin, lonlai semua dah. Kita pun kata, tak nak ambil lagi lah. Pergi depan sikit lagi lah. Mungkin ada kot yang lagi cantik daripada bunga ni. Dalam kita terus berjalan sebab kita sangka depan ada lagi cantik, depan ada yang cantik. Akan tiba satu masa yang cantik-cantik di belakang semua diambil orang. Diambil oleh orang yang baik mungkin, ataupun dipetik oleh monyet-monyet. Tak? Ataupun diambil oleh buaya sebagainya.
Dan last sekali, kita di akhirnya di akhir daripada padang kita akan jumpa satu tempat yang penuh dengan lalang dan juga orang kata apa ni? Kemuncuk. Kemuncuk. Banyak kemuncuk dalam masa tu. Yang ada hanya bunga-bunga kemuncuk saja. Tapi waktu tu kita percaya kalau rasa jumpa yang cantik, yang baik agamanya, Nabi kata yang baik agamanya dahulukan. Kalau kata baik agamanya, terima, kemudian buat persiapan. Persiapan ni bukan sekejap, lama. Sekurangnya setahun, 6 bulan ke setahun persiapan. Kemudian sabat dalam pendirian. Kadang-kadang kita tak sabar, kita tengok yang cantik, oh yang tu cantik, yang ni cantik. Kalau fikir cantik memang tak sabar sudah tak kahwin. Sebab orang lelaki ni saya tahu, kadang-kadang dilema kita. Tak, dilema kita banyak sangat pilihan. Tak, ke tak betul? Tak betul. Tak tahu. Ramai tu. Jadi ingat asas ialah cari yang beragama, kemudian ingat persiapan sebelum kahwin, semasa kahwin, selepas kahwin, isi rumah tangga. Ingat carilah kebahagiaan dalam hidup dan ketenangan. Tak ada benda yang kita nak tahu tenang, seronok rumah tangga. Bila kita balik, kita seronok tengok wajah isteri kita. Tak? Tengok wajah isteri kita kata seronok. Tak balik lagi, tak sampai, tak masuk rumah lagi. Abang cepat ni. Kata, mai cepat tolong ni, ada suruh masak lah benda, kita pening kepala. Dan carilah kalau boleh, ini personal, nasihat, cari isteri yang boleh berdikari. Sebab personally lah, my personal advice. Kalau korang rajin tak apa. Tapi kalau macam malam-malam macam Ana sikit ni, isteri yang pandai berdikari sangat-sangat membantu. Contoh, apa yang nak maksudkan berdikari, contoh dia boleh survive tanpa kita. Dia boleh hidup nak pergi ke sini. Dia hanya perlu approval daripada kita. Ni tak, kalau kata isteri, contoh, kalau ada, Ana create satu situasi. Contohnya macam wife Ana, dia baru masuk kerja. Hari ni hari kedua dia kerja di farmasi STA. Hari kedua. Jadi semua urusan pendaftaran, kita boleh SP, mana tempat nak register, mana tempat nak photostat, semua benda tu sangat leceh. Dan benda tu kalau semua benda dia tanya kita, memang kita tahu semua tu. Okey, farmasi ada kat sini, SP ada kat sini, bawa naik kereta, kemudian pergi sini. Kita tahu dan kita boleh bawa dia. Tapi semua benda tu tanpa pengetahuan kita, semua benda dah settle lah. Maknanya dia boleh selesaikan sendiri. Kalau tidak, beban kita banyak lagi. Kita nak fikir tentang duit, nak fikir tentang nak mengisi rumah tangga, kita fikir tentang muhasabah dalam rumah tangga, kena sentiasa muhasabah. Akan ada kekurangan dalam rumah tangga. Lebih kalau kata kita orang religious sekalipun, orang yang religious, kita ada basic agama pun, rumah tangga ni dia akan ada kelompangan dia yang perlu kita muhasabah bersama. Saya kira cukuplah sekadar itu. Sebagai orang kata pencerahan dan sedikit perkongsian, di samping motivasi untuk sahabat-sahabat, jumpa bunga, jangan tunggu yang ke-10, jangan tunggu yang ke-20, mungkin yang ke-3, yang ke-4, ambil dan jadikan penyeri dalam hidup anda, insya-Allah. Rasa cukup. Doa. Insya-Allah sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.